Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Disambung perbincangan tentang pecahan mazhab Mu'tazilah. Di antara pecahannya ialah mazhab Mu'tazilah Al-Hudzailiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abul Hudzail, Hamdan bin Abul Hudzail Al-Allab. Di samping dia menganut fahaman yang sama dengan dasarnya, yakni dasar Mu'tazilah, mengikut mazhab yang dahulu, iaitu mazhab Al-Wasiliyah. Dia mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri dalam beberapa hal. Di antaranya berpahaman Qadariyah dalam gerak-geri dunia dan Jabariyah dalam gerak-geri di alam akhirat. Qadariyah ialah perbuatan hamba dibuat oleh hamba sendiri, bukan Allah yang buat. Adapun Jabariyah ialah hamba tak ada ikhtiar langsung, semua Allah. Jahat pun Allah Ta'ala buat. Itu Jabariyah. Dengan makna dalam gerak-geri dunia, amalan dunia ni mazhabnya Qadariyah. Adapun di alam akhirat, kehidupan manusia menyatakan akal. Ikut Tuhan nak buat apa-apa. Macam pokok yang ditiup angin. Tak ada apa-apa kemampuan. Padahal di syurga tu penuh dengan nikmat. Ikut suka nak pilih lebih pada nikmat yang ada atas dunia lagi. Ma la ainun ra'at wa la udhun sam'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga tu ialah apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak terfikir dalam hati manusia. Sehingga Tuhan beri manusia berpilih dengan akalnya. Apa nikmat dia mahu lagi, sehingga lemah akal, tak tahu nak sebut hadapan Tuhan. Tuhan beri berkali ganda lagi. Dengan makna di alam akhirat juga manusia ada ikhtiar. Tapi mereka mengatakan manusia ada ikhtiar di alam akhirat, alam dunia saja. Alam dunia pula semua Allah Ta'ala. Semua manusia Allah Ta'ala tak ada langsung. Kalau sekiranya semua manusia belaka, orang berniaga semua untung. Berubat orang sakit mesti baik. Sedangkan orang berniaga dah berikhtiar tak untung. Berubat tak sembuh. Menandakan bahawa manusia berikhtiar yang berkuasa Allah Ta'ala. Ini bercanggah dengan realiti. Seterusnya mazhab An-Nizamiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Sayyar Al-Basri, yang dikenali dengan An-Nizam. Perkataan Nizam lah disebut An-Nizamiyah. Dia menjadi murid kepada Al-Allaf. Murid Al-Allaf ini salah seorang tokoh Mu'tazilah yang kita baca kemudian. Dan menjadi guru kepada Al-Jahiz. Al-Jahiz ini ialah seorang pengarang Mu'tazilah yang terkenal.
Di antara ajarannya yang pertama, dia mempunyai pendapat yang terlanjur dalam perkara qadar. Di mana manusia berpendapat bahawa Allah tidak bersifat kudrat dalam perkara baik dan jahat. Allah Ta'ala tak ada kuasa langsung. Yang berkuasanya hamba menafikan kudrat Allah Ta'ala dalam perkara baik dan jahat. Yang kedua, dia juga bersepakat dengan ahli falsafah tentang hakikat manusia, iaitu terdiri daripada nyawa, ruh dan badan. Itu saja hakikat manusianya. Nyawa, ruh dan badan. Sedangkan ada lagi yang lain, akal sebagai contohnya. Akal, dan ada hakikat yang lain, hidup bermasyarakat, perasaan, kedirian dan macam-macam. Yang ketiga, mereka menolak ijma' ulama' sebagai salah satu daripada sumber hukum Islam. Di mana sumber hukum Islam mengikut Ahlussunnah wal Jamaah ialah Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Qiyas ada khilaf. Ijma' sepakat ulama'. Ulama' tak ada khilaf dalam perkara yang tak ada nas. Mereka beristihad dan istihadnya sama saja. Sama istihadnya. Tak ada khilaf langsung. Ijma' para ulama'. Sepakat para ulama'. Sebagai contohnya ialah setiap yang memabukkan itu haram. Bukan saja qiyas, ijma' ulama'. Termasuklah dadah. Termasuklah whisky. Macam-macam nama. Beer. Walaupun tak nama rok, ijma' ulama' adalah haram. Mereka kata tak ada ijma' ulama'. Tak ada sepakat ulama'. Pakai Quran hadis saja. Di sana ada perkara yang tak ada nas. Sedangkan maqasid syariatnya ada. Nasnya tak ada. Kadang-kadang berdasar pada maqasid syariat, ulama' bersepakat dalam menentukan hukum. Yang keempat, dalam perkara imamah, kepimpinan negara, mestilah dengan nas dan penentuan daripada imam yang dahulu. Mereka berkata bahawa Rasulullah SAW telah memberi secara nas bahawa Ali yang menjadi khalifah selepasnya, tetapi Umar menyembunyikannya. Dalam hal ini sependapat dengan Syiah yang mengatakan Khalifah Ali dilantik dengan nas. Sedangkan para sahabat bermasyarah selepas wafat Nabi SAW untuk melantik siapa yang jadi khalifah, menandakan bahawa jawatan khalifah itu wajib. Siapa? Tak ada nas, beristihad. Pilih siapa yang cukup syarat-syaratnya. Yang kelima, menuduh Sayyidina Umar syak dalam perkara Suluh Hudaybiyah, Janji Hudaybiyah, dan beberapa penyelewengan yang lain. Sayyidina Umar menyeleweng, antaranya Suluh Hudaybiyah, Janji Hudaybiyah, perjanjian antara Nabi SAW dengan pemimpin Mekah untuk berdamai dan menangguhkan pergi umrah. Di mana Sayyidina Umar bukan tak setuju perjanjian Hudaybiyah, tak puas hati dengan perangai Quraisy. Perangai Quraisy yang menipu, yang sangat jahat. Tak pernah tulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar dah setuju, tetapi beberapa ayat tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali pun tak mau tulis. Ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Quraisy minta supaya buang Rasulullah tu. Sayyidina Ali tak mau buang. Nabi padam dengan tangan dia. Nabi tu Sayyidina Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Bukan tak setuju perjanjian tu. Tak setuju. Tak tulis nama Rasulullah di situ. Tak sebut nama. Perkataan Rasulullah tak disebut. Perjanjian tu pada dasarnya mereka bersetuju. Tidakkah selepas turunnya ayat supaya bertahalul, fa in uhsirtum famastaysara minal had, sekiranya kamu dihalang daripada melakukan umrah setelah pakai ihram, hendaklah dibayar dam. Punya barulah pakai barulah boleh buang pakai ihram. Dan semua sahabat ikut arahan ayat itu. Nabi buat, mereka ikut.
Mereka tangguh-tangguh nak marah pada Quraisy, bukan nak marah pada Nabi SAW. Itu takwil yang salah, takwil yang tak kena. Seterusnya mazhab Al-Bishriyah. Al-Bishriyah ni mereka ialah pengikut Abu Sahal Bishr bin Al-Mu'tamir Al-Hilali. Setengah ulama menyatakan bahawa dia berasal dari Yahudi. Bishr ni ialah seorang asalnya Yahudi, masuk Islam, membawa pahaman yang salah. Dia membawa pahaman Quran itu makhluk di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Quran kalam Allah yang makhluk, bukan sifat Allah yang qadim. Dan Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Kalam ni sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, bukan kertas tu. Yang dibincang ialah kalam maknawi, bukannya tulisan dalam bahasa Arab. Dan sebut Quran tu ialah yang diwahyukan. Kalam Allah yang asal ialah sifat yang kekal, bukannya makhluk. Mereka kata tak makhluk. Bukan sampai dia terbuang. Di antara pendapatnya ialah yang pertama, Allah itu berkuasa mengazab kanak-kanak. Maka kalau dia mengazabnya, dia zalim. Jangan disebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan seorang melainkan mengikut taklif kemampuannya. Kanak-kanak tak ada kemampuan nak menentukan baik buruk, macam mana kena azab. Bercanggah dengan firman Allah Ta'ala yang disebut dalam hadis, malaikat tak tulis perbuatan jahat oleh kanak-kanak yang belum yang tak berakal lagi, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini bercanggah dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, seseorang yang bertaubat diseksa semula di atas dosa yang telah dia bertaubat itu, kalau dia kembali semula mengerjakannya pada hari yang lain. Ini bercanggah dengan hadis. Seorang yang bertaubat, tiba-tiba dia buat dosa pula, diseksa balik dengan dosa yang dibuat dulu. Kerana dia bertaubat, dia langgar. Di sana ada hadis qudsi, hadis yang sahih mengatakan Allah Ta'ala membuka pintu taubat yang tak ditutup sehingga nyamuk sampai ke halqum, sehingga matahari naik ke arah barat. Dunia dah berpusing mengikut keadaan yang luar biasa, baru tutup pintu taubat. Dan dihuraikan oleh hadis yang lain. Satu hadis, Nabi SAW bersabda, seorang hamba yang telah melakukan dosa, lalu dia bertaubat, sesal di atas perbuatannya, Allah mengampunkan dosanya. Ini terjemahan dia. Ada hadis dalam bahasa Arab. Hadis ini panjang, baca terjemah dia saja. Tiba-tiba dia buat dosa balik, kemudian dia bertaubat, menyesal. Allah mengatakan, hamba-Ku tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba dengan sebab kelemahan yang ada pada dia sendiri, tak boleh nak kawal diri, buat dosa balik. Buat dosa balik. Lepas tu dia sedar, dia bertaubat balik. Bertaubat dengan ikhlas. Taubat yang nasuha, betul-betul sungguh-sungguh niat. Tiba-tiba buat balik dosa itu. Kerana manusia itu ada kelemahan dia. Lalu Allah berfirman, hamba-Ku dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Wahai hamba-Ku, aku ampunkan dosamu. Itu hadis kursi yang firman Allah Ta'ala diucapkan oleh Nabi SAW. Ini bercanggah dengan hadis kursi, dengan makna Allah Ta'ala mengampunkan dosa dengan syarat-syarat taubat selagi nyawa belum sampai ke halqum.
Yang ketiga, mereka berpendapat iradah Allah itu salah satu dari perbuatannya. Iradah ni perbuatan, bukan sifat Allah Ta'ala. Sedangkan iradah termasuk dalam sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membuat sesuatu dengan kehendaknya. Dengan kehendaknya, bukan dengan paksa. Itu sifat Allah Ta'ala dengan kehendak. Dia kata tidak, ini bukan sifat. Kemudian mazhab al-mu'ammiriyah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan tentang mazhab-mazhab Mu'tazilah. Seterusnya mazhab al-mu'ammiriyah. Mereka ialah pengikut Mu'ammir bin Abbad as-Sulami yang dianggap oleh golongan Mu'tazilah sebagai seorang ulama yang besar dan menganut pahaman menafikan sifat-sifat dan menafikan qadar baik dan jahat. Menafikan qadar yang jadi salah satu rukun iman, menafikan sifat-sifat Tuhan. Di antara penyelewengan terdedah ialah yang pertama, dia berkata bahawa Allah SWT itu tidaklah mencipta sifat-sifat makhluk seperti warna, rasa, bau, hidup, mati, mendengar, melihat dan sifat-sifat yang lain yang berlaku pada makhluk. Menafikan sifat-sifat ini pada makhluk dicipta oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah tak cipta, siapa yang cipta? Tuhan dia sendiri. Contohnya orang yang tak lalu nak makan, dia sendiri buat tak lalu nak makan. Orang rasa sejuk, dia sendiri. Ini jelas bahawa sifat ni ini menyatakan bahawa dia pengaruh. Seorang jadi putih jadi hitam, boleh tentu ke? Dia sendiri tentu sifat dia. Anak dia lahir, anak ni putih, anak ni hitam, anak ni merah. Menandakan berkait dengan ciptaan Allah Ta'ala. Bercanggah dengan Quran. Ayat Quran mengatakan Tuhan jadikan manusia berbagai-bagai jenis. Berbagai warna. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah Ta'ala jadikan kamu berbagai bahasa dan berbagai warna kulit. Ayat Quran. Ini bercanggah ayat Quran. Bercanggah hakikat yang sebenar. Kalau manusia ada kuasa, manusia boleh tentulah warna ni jadian dia. Yang kedua, bahawa sifat-sifat yang ada pada jisim itu tidak terhingga. Banyak. Pada diri seorang boleh banyak sifat, boleh buat macam-macam. Tak terhingga. Jadi kekal lah manusia ni. Ketiga, manusia itu ialah sesuatu yang lain berjasad yang dirasa. Dia hidup, tahu, berkuasa dan mempunyai ikhtiar. Dia tidak bergerak, tidak diam, tidak berwarna, tidak melihat. Dan mempunyai perasaan. Apabila ditanya kepadanya, di manakah manusia itu? Dah mana manusia? Dia menjawab, dia berada pada jasad yang ditadbirkan. Di dalam syurga, dia diajar, dalam neraka, dia diazab. Ini semua reka mereka. Guna hukum akal. Yang ketiga, tidak harus dikatakan Allah itu qadim.
Di samping dia disifatkan yang maujud, lagi azali. Perkataan qadim azali ini menjadi perbahasan ulama-ulama usuluddin. Ada ulama mengatakan qadim ini ialah yang sedia bagi yang ada. Itu makna qadim. Azali yang sedia bagi yang ada dan tidak ada. Kan azali umum. Ada ulama mengatakan serupa je qadim azali, itu khilaf bahasa sajalah. Allah Ta'ala ialah yang qadim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ayat Quran. Yang tak ada mula bagi adanya, yang kita tak tahu, nak fikir dengan akal kita. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Yang kelima, enggan mengatakan Allah itu mengetahui dirinya. Allah tak tahu dah hadiri dia. Tak tahu dia tu. Jawab begitu. Ada ke Tuhan tak tahu hadiri dia? Yang keenam, mendakwa bahawa Quran itu termasuk dalam perkara Arab, sifat yang berdiri pada yang lain. Arab itu, sifat itu dua bagi. Di antaranya ialah apa yang dibuat oleh yang hidup, dan di antaranya dibuat oleh yang mati. Yang mati berbuat juga. Mestilah pada hakikatnya Allah itu membuatnya. Begitu pula sebalik, Allah membuatnya pula. Dan Al-Quran itu ialah perbuatan bertempat di mana dia mendengar padanya. Quran itu ialah perbuatan yang Allah Ta'ala dengar, dibuat lepas itu. Ini semua pandangan yang berbelik-belik. Dia sendiri pun tak faham. Kalau kita dia pun tak faham. Bercakap belik-belik. Seterusnya mazhab Al-Mirdariyah. Mereka ialah pengikut Abu Musa Isa bin Dhabih yang digelar dengan Al-Mirdar, nama beranak, yang nama anak. Mazhab yang sesat. Dia dianggap, ada orang tu nama anak mendengar pelik-pelik nama anak. Ada nama tak molek. Dia dianggap sebagai orang yang penting dalam mazhab Mu'tazilah. Dia berjaya menyebarkan ajaran di Baghdad. Dia berjaya sebar ajaran di Baghdad. Kerana sifatnya warak, orang tengok dia warak. Apa makna warak tak tahu. Warak ni hati tak terpengaruh dengan dunia. Makna warak bukan tak cari harta. Ulama tasawuf ni ada yang harta banyak, yang kaya, pakat dia besar. Nabi Sulaiman mereka dunia tapi warak, zuhud. Bukan makna warak ni pakai buruk, baju cari, jalan tunduk monyok. Tu bukan makna warak, tu tak betul. Lepas tu Sayyidina Umar melihat seorang yang tunjuk warak depan dia, tunjuk tunduk, dia nak bid'ah, piak belakang dia, irfa' ra'sak, agak kepala. Yang ni piak dia Sayyidina Umar, nak tunjuk warak depan dia. Tapi Mirdad ni tunjuk warak. Zuhud. Zuhud ni makna tinggal dunia. Capuk pitih je rebah. Tunjuk zuhud. Dan kuat beribadat depan orang. Dan pintar berhujah. Dan fasih berpidato. Ini sangat bahaya. Cakap pandai. Pandai berhujah, fasih berpidato. Dia gedor rahib Mu'tazilah. Rahib ni padri Mu'tazilah. Pada nama lah padri Mu'tazilah. Di antara ajarannya ialah, yang pertama dia pernah berkata bahawa sesungguhnya Allah itu mentakdirkan berlaku. Berbohong dan zalim. Allah Ta'ala boleh bohong, boleh zalim. Ta'ala subhanallah. Kalau dia berbohong dan zalim, maka dia Tuhan yang bersifat bohong dan zalim. Masya Allah. Mengarut ni. Yang kedua, dia terlalu melampau menyatakan Quran itu makhluk. Sehingga dia berani berkata bahawa manusia boleh juga dilafazkan kata-kata yang fasih seperti Quran. Orang boleh buat juga macam Quran. Manusia boleh reka. Dia menambah lagi bahawa sesiapa yang berkata Quran itu qadim, hukumnya kafir. Dia kafir ke orang pula. Orang tak ikut dia kafir.
Padahal Quran ni orang yang ahli bahasa Arab tak mampu, ahli bahasa, apalagi ahli ilmu hukum macam-macam, ahli bahasa. Contoh perkataan dalam bahasa Arab ni, perkataan searti, duduk. Bahasa Melayu duduk saja. Bahasa Arab qa'ada duduk, jalasa duduk, rakadha duduk, makna duduk. Tapi duduk yang berbeza antara satu sama lain. Ini kita tak mampu. Tidur dalam bahasa Arab, an-naumu, al-haylulah, al-qailulah, al-ailulah, al-failulah. Ada tidur pagi, tidur tengah hari. Macam-macam. Ini dalam bahasa Arab. Dia punya seni bahasa dia tu. Ahli bahasa Arab tak mampu nak letak perkataan tepat pada ayatnya. Ini mukjizat Quran. Sebab itulah orang kafir Mekah bila dengar Nabi baca Quran, tegak mam. Nak kata syair bukan syair. Nak kata pidato bukan pidato. Nak kata apa, mereka tak mampu. Kerana kehalusan bahasa Quran itu. Mukjizat bahasa dia. Mukjizat hukum dia. Mukjizat halal dan haram. Contohnya perkara yang diharamkan dalam Quran. Daging babi adalah haram. Orang tak tahu apa benda hikmat daging haram tu. Dunia hari ni baru tahu ada penyakit JE. Macam-macam jenis penyakit pada babi. Perangai pada babi. Macam-macam jenis. Ini mukjizat Quran. Itulah hukum-hukum yang lain. Semua yang Quran beritahu adalah benar secara saintifik. Maka perkara yang ghaib adalah benar. Wajib kita percaya. Dia boleh main-main dengan Quran. Yang ketiga, dia mengisytiharkan bahawa dia berlepas diri daripada Muawiyah dan Ammar bin As radhiyallahu anhu. Dan orang yang menyokong kedua-duanya. Adapun Osman radhiyallahu anhu, dia tidak menentukan sikap kerana amalannya bercampur baik dan jahat. Sayyidina Osman kata dia. Tetapi dia mengecam kerah orang yang membunuh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dia kecam. Sahabat-sahabat Nabi ini, mereka adalah manusia. Mereka berbuat manusia, adalah manusia, ada sifat-sifat lemah. Dan mereka tidak maksum, tak sebenarnya daripada dosa. Tak Nabi, sahabat Nabi buat dosa. Tapi oleh kerana mereka rapat dengan Nabi, mereka berjuang Islam, Allah Ta'ala redha pada mereka. Sebut kerana, radhiyallahu anhum wa radu'an. Banyak ayat-ayat. Ahli Badar, ada ayat dia. Ahli Bai'ah, ada ayat dia. Yang Fathu Makkah, ada ayat dia. Kumpulan wala sahabat ni ada kelebihan Tuhan sebut dalam Quran. Walaupun mereka ni salah ijtihad, mereka berdosa, buat maksiat, oleh kerana mereka mendapat fadilat bersama dengan Nabi SAW, mereka diredha oleh Allah. Kerana mereka beriman dalam keadaan Islam yang susah, yang tenang, tak macam kita. Mereka dapat keistimewaan dengan Nabi. Dosa mereka serah pada Allah Ta'ala. Salah. Jangan kita kecam. Tidak boleh. Kecam sahabat tidak boleh. Walaupun sahabat tu buat salah, buat dosa besar dan seumpamanya. Yang murtad, dia bertaubat balik. Tuhan ampun. Yang lari medan perang, Tuhan ampun. Dia sebut dalam Quran ayat yang perang Uhud sebagai contohnya. Ada sahabat yang terkejut dengan Nabi mati, berundur. Berundur ni dianggap dosa besar. Tuhan turun ayat, Tuhan ampun dengan dosa mereka. Jadi sahabat-sahabat ni dapat keistimewaan. Dan Nabi sebut, jangan cela sahabat aku kalau sekiranya seorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, emas besar bukit Uhud, tak sama dengan secupuk yang banyak oleh yang disumbang oleh seorang sahabat. Itu kelebihan sahabat yang kita kena sedar. Walaupun mereka buat salah, mereka buat silap, itu suruh pada Allah Ta'ala. Tapi jangan kecam mereka. Mengecam sahabat ni satu cara yang salah, tak boleh. Yang keempat, dialah yang menjadi orang yang pertama menimbulkan fitnah Quran itu, makhluk kalangan penduduk Baghdad. Dia ni termasuk orang yang pertama menyebarkan fahaman Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk sehingga menyesatkan orang di Baghdad. As-Sumamiyah, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Satunya kita bincang pecahan mazhab Mu'tazilah yang terlalu banyak. Setelah kita bincang beberapa mazhab minggu yang lalu, kita sambung pecahan yang berikutnya ialah As-Sumamiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abu Ma'an Sumamah bin Al-Ashras An-Numairi, seorang yang sangat mengejar kemewahan dunia. Ulama, alim, tetapi mengejar kemewahan dunia, dan selalu berulang alik ke istana sehingga berjaya mendekati Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid, iaitulah khalifah yang terkenal di kalangan Daulah Abbasiyah, dan menemani ke Mekah. Harun al-Rashid ini selalu pergi ke Mekah. Sumamah ni mengiringi Harun al-Rashid ke Mekah, tetapi Harun al-Rashid bertindak ke atasnya setelah terdedah penyelewengannya, setelah diketahui dia menganut fahaman yang salah, iaitulah fahaman Mu'tazilah menggunakan akal, falsafah. Tetapi dia berjaya mempengaruhi Al-Ma'mun, iaitulah pengganti Harun al-Rashid, seorang khalifah yang terkenal dengan pintar, bijak. Di zaman dia lah banyak terjemahan buku-buku bahasa asing dalam bahasa Arab, khususnya buku-buku sains, termasuk buku-buku falsafah. Buku falsafah ni lah mempengaruhi pengajian akidah yang menimbulkan mazhab-mazhab yang banyak dalam masyarakat Islam. Dia berjaya mempengaruhi Al-Ma'mun yang bertukar menjadi penganut Mu'tazilah. Ini sangat bahaya. Khalifah sendiri terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah, mazhab yang banyak menggunakan akal. Perlu diketahui bahawa perkara agama banyak perkara yang tak dicapai oleh akal. Bila akal campur tangan dalam perkara yang tak dicapai, menyebabkan terseleweng daripada agama yang sebenar. Sehingga Sumamah dilantik menjadi seorang yang penting dalam kerajaannya, sehingga lebih tinggi daripada kedudukan jamaah menteri di protokol. Dia pandai. Bila Harun al-Ma'mun nak lantik jadi Perdana Menteri, dia tak mahu. Dia jual mahal. Ini bijak dia. Dia terkenal dengan seorang pendebat yang pintar. Di antara i'tiqadnya ialah penyelewengan dia. Yang pertama, bahawa orang-orang kafir musyrikin, penyembah berhala, penyembah bulan, bintang, matahari, Majusi, penyembah api yang ramai di Parsi, di Iran, Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, di hari kiamat nanti menjadi tanah. Begitu juga binatang-binatang dan kanak-kanak orang-orang Islam. Tak kekal dan neraka lah. Habis jadi tanah. Dia tinggal ahli syurga saja. Sedangkan ayat-ayat Quran mengatakan khalidina fiha abada.
Di mana orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini bercanggah dengan Quran. Ini kena akal. Yang kedua, ma'rifah. Itu lahir daripada berfikir. Ma'rifah ialah mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu ma'rifatullah. Cukup dengan berfikir saja. Sedangkan manusia berhajat pada hidayah. Tak cukup dengan berfikir saja. Dalam dunia banyak ahli-ahli falsafah yang dianggap sebagai ahli falsafah, ahli-ahli fikir. Yang fikir tentang ketuhanan. Sampai ke puncaknya jadi bodoh. Sembah batu, sembah kayu, sembah binatang. Teori-teori falsafah. Memuja makhluk-makhluk yang lebih hina daripada manusia. Padahal Allah Ta'ala memuliakan manusia. Tapi bila menggunakan fikir saja, falsafah tanpa hidayah daripada Allah. Di sinilah kita disuruh berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan yang benar untuk dapat hidayah. Sama ada dia seorang rasul ataupun dia seorang ulama, seorang wali, seorang apa saja. Kalau dia sembahyang mesti baca ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap rakaat, tiap-tiap sembahyang, termasuk sembahyang jenazah yang tidak ada rakaat, tak ada rakaat dan sujud. Fatihah tak ditinggalkan kerana di dalamnya ada doa minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak cukup dengan fikir saja. Iblis yang sesat itu fikirlah. Tak dapat hidayah. Iblis yang sesat, yang menganggap dia lebih baik daripada Adam. Dia sendiri letak markah dia sendiri. Kalau kita periksa sekolah, kita letak markah kita, lulus lah. Tak betul lulus juga. Ini iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada Adam. Engkau jadikan aku daripada api, jadikan Adam daripada tanah. Dia meletakkan diri dia lebih. Orang Melayu kata, akak duduk dalam baku, angkat sendiri. Kalau duduk dalam baku, kita angkat sendiri, rabak bakul tu. Kita tak terangkat. Ini tak boleh. Jadi, menggunakan fikir sendiri, boleh makrifat, boleh kenal Allah Ta'ala. Itu salah. Tak boleh. Ini pahaman Sumamah. Akhirnya Sumamah dibunuh. Dan terpaksa di antara Safa dan Marwah. Sedang buat haji atau umrah, dibunuh di atas Safa dan Marwah oleh kabilah Bani Khuza'ah. Khuza'ah ialah kabilah yang bertahaluh dengan keluarga Nabi SAW di zaman jahiliah dan dengan Nabi di zaman Islam. Dengan sebab Khuza'ah ni diceroboh oleh Bani Bakar. Kita akan baca kisahnya dalam sirah Nabawiyah. Berlakunya Fathu Makkah. Khuza'ah ni satu kabilah yang setia kepada Nabi SAW. Kabilah yang kuat agama, yang akhlaknya baik. Satu anggota kabilah ni dibunuh Sumamah ni. Sebab dia orang raja. Nak bertindak tak boleh. Yang tak tahan sabar, akhirnya bunuh di antara Safa dan Marwah. Dan mayatnya dikeluarkan dari tanah haram dengan tidak ditanam. Tak ditanam mayat dia, tetapi dibiarkan begitu sahaja sehingga dimakan oleh burung-burung. Tak di kampus. Dibiarkan padang pasir, burung datang makan mayat dia. Begitu sekali hina mati dia. Seterusnya, mazhab Al-Hishamiyah. Ini Mu'tazilah juga. Pengikut Hisham bin Ammar Al-Futi. Dia sangat melampau dalam perkara qadar. Sehingga dia menafikan, menyandarkan perbuatan itu kepada Allah. Di antara rukun iman, beriman qadar, takdir daripada Allah Ta'ala. Dengan makna tertakluk dalam ilmu Allah Ta'ala. Manusia punya ikhtiar, punya pilihan sendiri. Yang menentukan jadi tak jadi Allah Ta'ala. Orang yang tak ada akal, tak ada pilihan, tidak mukallaf. Tak ada perhitungan dosa dan pahala. Orang yang tidur, yang gila, kanak-kanak yang belum balik,
Orang yang lupa, dia maafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi qadar ni bergantung dengan ilmu Allah Ta'ala yang menentukan kejadian Allah Ta'ala. Dengan pilihan manusia. Jadi perkara yang pilihan saja dihukum oleh Allah Ta'ala. Jadi qadariyah mengatakan, pilih tak pilih pun semua Allah Ta'ala buat. Baik jahat, Allah Ta'ala buat. Kepercayaan kitanya, yang baik itu, manusia buat, Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala luluskan dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang jahat tu, manusia buat, Allah Ta'ala tak redha. Manusia pilih sendiri. Allah Ta'ala sudah tentukan hukum halal dan haram. Kerana Allah Ta'ala beri akal kepada manusia. Allah Ta'ala hukum adil. Allah Ta'ala tidak zalim sekali-kali. Allah Ta'ala hukum pada hari kiamat bukan dengan ilmu, tapi dengan mahkamah yang adil. Dengan saksi. Saksi daripada malaikat yang menulis amalan. Saksi makhluk-makhluk yang ada pada masa amalan itu, dilaksanakan amalan baik dan jahat. Dan sebab itulah bila sembahyang sunat kita alih tempat. Kerana tempat jadi saksi. Tempat yang buat amal itu jadi saksi. Termasuk amalan yang jahat. Termasuklah anggota jasad kita, kulit kita, tangan kita bercakap pada hari kiamat. Jadi saksi. Semua jadi saksi. Dengan saksi yang nyata, yang adilnya Allah Ta'ala hukum. Ini adilnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak zalim. Jadi qada dan qadar ini tidak berkait dengan mahkamah. Mahkamah tak boleh, tak ada kait. Kerana Allah Ta'ala tidak hukum dengan ilmu dia. Allah Ta'ala hukum dengan qada, dengan kehakiman yang adil. Itu tak boleh kait. Ini qada Allah Ta'ala yang buat jahat ni, mengapa dia hukum orang jahat. Itu cerita lain. Tetapi mazhab Mu'tazilah ni macam Qadariyah, menganggap itu perbuatan. Walaupun dinaskan oleh Al-Quran Nur Karim, Khalifah Al-Ma'mun sangat-sangat menghormatinya. Dia hampir-hampir mahu berdiri apabila Hisham datang mengunjunginya. Di antara perkara-perkara bid'ah yang dibawa olehnya ialah, yang pertama, dia menafikan bahawa Allah itu menjinak-jinakkan hati di kalangan hati-hati sesama mereka. Pendapat ini sangat bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Dia mengatakan yang menjinakkan hati manusia ini ialah manusia sendiri, bukannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak boleh menjinakkan hati-hati manusia. Dan ayat Quran mengatakan, "Law anfaqta ma fi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Surah Al-Anfal ayat 63 yang bermaksud, artinya kalau sekiranya engkau membelanjakan apa-apa yang ada di muka bumi ini, saya engkau tidak dapat menjinakkan hati-hati mereka. Tetapi Allah sahaja yang menjinakkan di kalangan hati-hati mereka dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Nabi hanyalah menyampaikan, pendakwah hanyalah menyampaikan, kita hanyalah mendamaikan manusia. Tetapi kejayaannya bergantung dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala tak ada kuasa pada hati manusia. Yang kedua, dia menyatakan Allah tidak menjadikan perasaan kasih kepada iman di dalam hati orang-orang yang beriman. Tetapi dia sendiri yang memilih iman itu. Iman seseorang itu bukan sebab Allah Ta'ala jadikan dia kasih kepada iman, tapi dengan dia sendiri. Pendapat ini bercanggah firman Allah Ta'ala, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan." Surah Al-Hujurat ayat 7. Artinya, dan tetapi Allah yang menjadikan kasih mereka kepada iman dan mengasihinya ke dalam hati-hati mereka, dan menjadikan benci mereka kepada kufur, fasik dan durhaka. Allah nak jadikan orang yang beriman, yang Tuhan kasih ni, sayang pada iman, sayang pada Islam. Allah nak jadikan orang yang beriman yang Tuhan beri hidayah ni benci pada kufur, benci pada jahat. Contohnya, tengok dari babi nak muntah. Tengok dari babi nak muntah. Tengok benda haram tak lalu nak makan. Kalau tengok dari babi terliur, berat kita. Berat. Tapi bila tengok dari babi nak muntah. Ini sifat Allah Ta'ala jadikan pada orang yang beriman. Begitulah. Bila seorang tu dia Islam, dia buat salah, kita kata dia kafir, menenting dia, marah dia, mengata aku kafir, dia jahil, dia tak tahu agama, lalu dia bercakap benda yang bercanggah dengan Islam, menyebarkan dia kafir dengan jahil dia, kita marah,
kita kata dia, awak endah kafir ni, melanting dia. Itu menandakan habab bil iman. Allah Ta'ala jadikan iman tu ada dalam diri dia dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan sebab itu orang jahil kita tak boleh hukum. Kerana Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Kecuali dia tidak jahil, dia tahu, itu lain cerita. Inilah makna ayat ni. Yang ketiga, menafikan bahawa Allah memeteraikan hati-hati, tutup hati manusia. Tak beri hidayah. Allah Ta'ala beri hidayah pada orang yang sombong, yang takabur, yang kafir, yang berasa dia bijak. Firman Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Artinya Allah telah memeteraikan hati-hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka yang berselaput. Iaitulah Allah Ta'ala tutupkan hati-hati mereka yang sombong, yang takabur. Walaupun dia alim, dia pandai, dia bijak. Contohnya Iblis. Iblis laknatullah itu cerdik, bijak, pandai menipu. Yang paling menipu dalam alam ni Iblis. Yang dahsyat, bijak dia. Dia boleh berdialog dengan Tuhan. Dia angkat ke langit. Lihat syurga, lihat neraka. Berdialog dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala suruh dia sujud pada Adam, dia tak sujud. Dia kufur terhadap Allah Ta'ala. Lawan Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah. Kerana apa? Kerana dia sombong. Tuhan tutupkan pintu hati dia. Orientalis barat. Orientalis orang bukan Islam, yang mengaji Islam. Boleh bahasa Arab. Yang hafal Quran pun ada orientalis ni. Tahu makna Quran. Berti. Boleh tafsir Quran. Dengan hebat. Tulis buku. Satu kitab yang masyhur dalam ilmu hadis, Al-Mu'jam Al-Mufahras, yang mengandungi berjilid ribu-ribu hadis dalam kitab ni. Kalau nak cari hadis, cari perkataan, jumpa. Ni yang pengarang dia orientalis. Orang bukan Islam yang buat research tentang hadis Nabi. Cari perkataan, jumpa dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Sunan, dalam kitab Arba'ah, Sunan Sittah, dan Musnad Imam Ahmad. Boleh tahu muka surat nombor sekian. Hebatnya ilmu hadis, tapi tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Setengah orientalis itu puji Islam, tapi tak masuk Islam. Tak dapat hidayah. Tuhan tutupkan pintu hati dia. Kenapa? Kerana rasa sombong, takabur. Golongan ahli kitab, orang Yahudi yang kenal Nabi Muhammad SAW masa Nabi berhijrah, dia tinggal ramai-ramai di Madinah nak tunggu Nabi akhir zaman. Bila Nabi datang, tak masuk Islam. Kecuali Allah bin Salam dan beberapa orang saja yang masuk Islam. Yang lain tak mahu masuk Islam. Kerana semangat kebangsaan sangat kuat sangat. Sebab Tuhan lantik Nabi daripada orang Arab, bukan lantik daripada orang Yahudi. Perkauman dia kuat sangat. Pelantikan Rasul ni daripada Allah, bukan daripada manusia. Rasul tak ada pilihan raya. Rasul bukan baka dan keturunan. Allah Ta'ala menentukan siapa jadi Rasul. Orang Yahudi tak puas hati. Kena Nabi akhir zaman, masa Arab tak masuk Islam. Tuhan tutupkan pintu hati mereka. Jadi sabit dengan Quran, ada yang ditutup pintu hati mereka. Tapi Mu'tazilah kata tidak. Tak timbul tutup pintu hati ini. Manusia sendiri. Yang keempat, dalam perkara imamah, kepimpinan negara. Ini pendapat mazhab Al-Syamiyah ni. Mereka berkata tidak sah diakadkan kepimpinan di masa berlaku fitnah kekacauan. Menurut Abu Bakar Al-Asam, seorang pemimpin Mu'tazilah, salah seorang pengikut mazhab ini, kepimpinan itu tidak terakad melainkan dengan adanya ijma' orang-orang Islam, sepakat orang Islam bahawa sah jadi ketua negara. Dengan sebulak suara. Kalau tak sebulak suara, tak sah jadi raja. Tak sebulak suara, tak sah jadi presiden. Tak sebulak suara, tak sah jadi pemimpin. Kalau ada seorang dia bangkang, tak sah. Mesti sebulak suara. Ini pendapat Mu'tazilah. Oleh itu, dia tidak menerima Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai khalifah umat Islam. Kerana Sayyidina Ali ni, Muawiyah tak setuju. Tak sokong dia. Tak baik. Muawiyah setuju. Dalam riwayat, Muawiyah setuju. Cuma Muawiyah bangkit kerana suruh bela Sayyidina Osman yang mati kerana fitnah itu, kerana keluarga dia. Tapi ada orang tak setuju, Sayyidina Ali tak setuju semua. Sebab itu perang dengan Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali termasuk Khulafa' Rasyidin. Tetapi menerima Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Muawiyah diterima. Muawiyah pula paksa orang bai'ah dia. Kalau tak bai'ah dia, dia hukum. Perisaran dia jadi raja.
secara kerah, bukan secara surah. Muawiyah sah, Sayyidina Ali tak sah. Sedangkan Ali termasuk Khulafa' Rashidin di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ini pelik sikit Mu'tazilah ni. Kalangan Khawarij dia tak iktiraf semua. Yang kelima, mazhab ini juga berpendapat bahawa syurga dan neraka belum lagi diadakan sekarang. Kerana tiada faedah ni jadikan sekarang. Dalam Quran dah sebut syurga neraka. Dalam dia sebut orang yang beriman dia alam barzah rasa nikmat syurga. Dalam Quran, dalam hadis sebut di mana orang yang mati syahid dia nikmat dalam syurga. Dia sebut dalam Quran. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad dibawa melawat syurga dan neraka. Ini ada dalam Quran, dalam hadis. Dia sebut, dia menafikan syurga neraka nak hari kiamat baru ada Tuhan buat. Sekarang ni tak ada lagi. Yang keenam, dia mengharukan pengikut melakukan pembunuhan, merampas harta benda atau mencuri terhadap sesiapa yang menentang mazhabnya. Ini ada pokok ni, ada zaman ni. Dia ikut mazhab dia, kena bunuh. Tak ikut pandangan dia, kena bunuh. Ada kan orang Islam ni. Bunuh takbir pula tu. Kuat semangat Islam dia. Orang tak setuju dengan dia, bunuh takbir. Takbir ingat ke jihad. Rupanya ini sudah menyeleweng satu mazhab yang salah, yang sangat melampau. Yang ketujuh, dia mengharamkan berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Ta'ala tempat kita serah diri dan kita sebaik-baik tempat kita bertawakal. Ini sebut dalam Quran, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebut dalam hadis. Bila kita susah menghadapi kepayahan, kena sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disebut dalam hadis. Bila kita susah, kita menghadapi kepayahan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Menghadapi musuh, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi pun menghadapi orang kafir dalam perang jihad, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi ajar. Quran berkata begitu, sahabat-sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi bila menghadapi ketakutan musuh, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disebut dalam Quran. Tiba-tiba dia mengatakan haram, tak disebut. Ini mengharamkan perkara yang ada dalam Quran. Ini jelas mazhab ini mazhab yang sangat sesat. Sebenarnya Al-Jahiziyah. Ini Al-Jahiz. Jahil ini hebat. Buku dia banyak. Masih dibaca sehingga hari ini. Buku-buku dia dalam bahasa Arab. Buku sastra. Dia ni mazhab Mu'tazilah. Kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam.